Bersama dengan kita seorang warga Palestin yang kini berada di Malaysia, dah 10 tahun menetap di Malaysia, Abdullah Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih sihat ya? Sebab orang panggil Abil Abdullah ya. Abillah. Abillah. Okeylah, Abillah. Abillah. Abillah baru-baru ini viral sebab penjelasan yang ditularkan di laman sosial. Jadi sepanjang berada di Malaysia pastinya amat berhubung rapat dengan saudara mara yang berada di Palestin. Jadi kalau merujuk pada kes yang terkini, daripada video yang saya dengar penjelasan Abil, katanya ada provokasi berlaku di situ. Sebab ketika kita Ramadan di kemuncak kita nak ibadah, mereka pula buat macam nampak macam ada pesta tari menari di situ. Mungkin dapat diceritakan lebih lanjut? Ya. Dulu bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih for give me this chance yang insya-Allah saya boleh start more dan more. Nama saya Abdullah bin Ismail. Saya dari Gaza. Saya duduk di Malaysia dalam 10 tahun dah kat sini. Saya duduk sini. Lepas tu saya start ramai yang orang yang family sini. Dia start ditanya khabar Gaza macam mana, yang latest news yang update. Lepas tu saya kalau nak balas poster tu lambat kan. So saya start buka ni live. Bila saya start live, so alhamdulillah jadi viral. So kita balik untuk soalan apa? Katanya keadaan menari-nari di hadapan masjid tu. Hak tu Syekh Jarrah tu, Taman Syekh Jarrah tu bukan cerita baru, di nama dah. Kalau kita baca history mungkin start dari tahun 1967 lagi, bukan baru lagi. Tapi hak dulu yang Yahudi yang buat tu, media dulu masih dibuat tak ringan, like masih people tak ignore. So that's why ada orang dengar cerita tu ada tapi bukan viral. Okay. So masa tu hari itu dia tak nak masuk dari Masjid Al-Aqsa yang Yahudi itu, yang orang sama yang dia duduk kacau dari Syekh Jarrah tu, dia nak masuk dari Masjid Al-Aqsa. So dia nak buat masjid festival dia. Dia nak masuk dalam masjid kita, Masjid Al-Aqsa. Dia nak buat punya semaya dia Yahudi tu, dia joget, dia buat nyanyi kan. Tapi kalau masa tu dia masuk dalam masjid tu, kita rasa mana boleh nak masuk hormat tu kan, ada hormat masjid. So bila dia nak masuk tu kita masih tak nak masuk. Lepas tu dia memang dia power lah. Kita memang kena tahu Yahudi tu bukan biasa ke. Yahudi tu memang power. Sebab semua dunia support dia. So dia tak kisah. Kita kata tak payahlah masuk. Tak boleh masuk. Dia kata we don't care about you, we don't care about anybody. So dia tak masuk. Masa tu kita bulan puasa. Bulan puasa biasa ramai orang pergi masjid untuk semaya tarawih, untuk yang semaya tahajud ke apa kan. Yeah. So tak dari situ Yahudi masih start sedikit silap. Siapa Yahudi start guna gas dengan polik dengan dalam masjid kita. So, masjid kita nampak kalau ada video-video viral tu dalam masjid yang tempat semaya kita, ada yang takar, ada yang hancur, yang bintu-bintu dan tak ada lagi sebab dia nak drama masuk. Bila jadi gitu, orang Gaza tu kita kalau yang bagi maklum tu Gaza, Masjid Al-Aqsa tu bukan Gaza lain, jauh sikit dari Masjid Al-Aqsa. So kita tak boleh pergi support. Masa nak pergi jalan kaki, orang kata kenapa tak pergi support, saya tak boleh lalu sebab between Gaza dengan tepi barat tu ada Israel. So kita tak boleh lalu. So untuk we start to say to them, stop. Tak boleh. Masjid itu bukan untuk orang Palestin saja. Itu masjid Islam tu. Ni yang first qiblah. Ni masjid ada hormat besar. Ni masjid muslimin lah. So kita rakyat stop. Jangan. Dia tak dengar. Since dulu sampai sekarang, Yahudi tak care about anybody. They only listen about one thing. It's about power. So kita alhamdulillah orang mukawamah dari Gaza tak reply about that.
And Alhamdulillah, we teach them a lesson. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebab kabarnya serangan yang dilakukan itu memberi kesan juga kepada mereka, rejim Israel. Doktor masih lagi bersama dengan kami, Dr. Muhammad Kamil. Doktor, mungkin kali ini juga kita nak kongsikan, sebab ini berkaitan dengan akidah Islam. Bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia yang boleh memberikan sepenuhnya bantuan dari segi perhatian kita yang kita boleh berikan, dan apakah kepentingannya dari sudut diri kita sendiri sebagai seorang Islam untuk melihat perkara ini dengan lebih serius. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikan. Okey, terima kasih Anim ya. Isu Palestin ini sebenarnya isu agama, bukan isu politik ya. Sepatutnya kita sebagai seorang Islam kena ada rasa bersama dengan orang-orang Islam yang berada di Palestin ya. Hadis ini masyhur, banyak kali disebut ya. Sabda Rasulullah SAW, man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum ya. Barang siapa yang tidak mengambil berat berkenaan dengan hal urusan orang Islam, maka mereka bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan orang Islam ya. Jadi isu ini adalah isu agama, bukan isu politik ya, isu agama yang melibatkan maruah Islam itu sendiri. Sebab bumi Palestin ini adalah asal-asalnya bumi milik orang Palestin, tetapi telah dirampas, telah dikuasai sejak tahun 1948 ya. Jadi mungkin dari sudut apa yang boleh kita bantu ya, macam disebut oleh Abel tadi kan, daripada Gaza nak ke Baitul Maqdis pun tak lepas. Jadi kita yang jauh ni lagilah kan, lagilah tak boleh nak lepas kan. Tapi sekurang-kurang di Malaysia, di tanah air kita sekarang ni telah dilaksanakan beberapa kempen. Antaranya solat hajat kan, antaranya bacaan kunut nazilah, kemudian kutipan derma dan sebagainya. Itu di antara usaha ataupun ikhtiar kita ya. Baru semalam telah diwar-warkan dalam konteks negara kita Malaysia, pelaksanaan solat hajat itu antara usaha dan ikhtiar kita ya. Mana mungkin di sebalik doa ikhtiar kita kan, rasa bersama kita dengan orang Islam di Palestin. Saya ingat itulah di antara antara cara-cara yang keadaan terkini lah yang boleh kita gunakan. Nak ke sana memang tak sampai, tapi silaturahim dalam bentuk doa, dalam bentuk munajat pada Allah, insya-Allah benda telah sangat-sangat membantu kan. Disebut doa silahul mukmin. Doa itu senjata pada orang Islam. Jadi kita kena dengan senjata ni. Orang Palestin senjata menggunakan batu dan sebagainya. Jadi mungkin senjata kita ada dalam melalui doa-doa yang kita panjatkan untuk kesejahteraan orang Islam di Palestin. Sebenarnya ujian juga untuk kita ya, sama ada kita ni cakna ataupun hanya berdiam diri saja. Itu ujian untuk semua dunia Islam. Baik, mungkin Abel dapat dengar kita. Saya nak bertanya tentang semangat orang Gaza dan juga Palestin. Apa yang buatkan mereka ni teguh berjuang, teguh bertahan? Tak kira sama ada kanak-kanak, wanita, semuanya nampak kebersatuan. Ketika kita tengok dalam solat nampak kebersamaan, dalam hidup pun nampak begitu bersatu. Mereka ni betul-betul kuat semangat sekalipun setiap tahun ada ancaman, ada serangan, tapi tetap bertahan di jalan Allah. Apa yang membuatkan mereka ni kuat? Mungkin apa yang dapat terangkan? Silakan. Okey, Yahudi ni kita notice dalam news ko dia bila dia start strike, dia start bombing tu dia tak kisah kat orang. So kalau tu sampai sekarang tu ni ada lebih dari 200 lebih syahid dah. Most of them 61 dari tu budak kecil lagi. So bila orang kata dia start gitu, ingat orang Gaza will be broke down, dia kata dia takut tak. Sebab ada satu, kita ada yakin dan Muhammad SAW kata qatlana fil jannah wa qatlana fil nar. Maksud tu siapa yang bermati dengan kita tu insya-Allah boleh masuk ke syurga. Yang matikan dia insya-Allah neraka. Tu Muhammad SAW kata. So bila kita dengar lagu tu, bila kata we alhamdulillah, listen, dengan kita, kalau kita mati, kita nak masuk syurga, siapa yang tak syurga? So, orang Gaza nampak masih kuat. Budak-budak duk main, ada bombing dekat duk main. Anak Zazi itu, dari 4-5 tahun, saya tanya dia, 2 hari lepas tu, saya tanya, adik takut ke tak? Dia kata, kenapa nak takut? Kalau saya mati, saya nak masuk syurga. Berapa nak takut? Masa tu, bila awak dengar budak-budak kecil, masa umur 5 tahun lagi, dia lagu tu, you feel like this, alhamdulillah, this Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita yang sabar, yang ihtisab tu, alhamdulillah.
Abdullah juga ada ada menghubungi keluarga di sana. Difahamkan masih lagi berhubung, masih lagi menanyakan kabar dan sebagainya. Bagaimana dengan keadaan keluarga Abe di sana? Ya, betul. Saya boleh kontak, tapi ya betul bukan all the time boleh kontak. Sebab lo ni Yahudi dah strike all electricity, hotline, telefon lain-lain. So memang susah boleh nak call dengan family saya. So dengan satu lagi tu masa waktu tu, masa sini ada beza dekat 5 jam lebih. Beza dari sini. So waktu sini, so it's not easy. I spend all the night duduk dari telefon saya Syari tu sampai yang boleh online dengan family saya, mak saya ke adik-adik beradik nak tanya. Yang boleh jumpa, so online saya call selalu sampai ada masa saya call pun line tak lekat sebab memang teruk connection. Tapi alhamdulillah sampai sekarang last time I nak yang betul ni I call my mom. Mak saya tanya dia, Mok selamat lagi macam mana kak? Mok jawab diri gitu. Mok kata, alhamdulillah kita hidup lagi. Maknanya awak faham lah sendiri maksud kita hidup lagi. So maksud tu mungkin any minute dah tak ada. Tapi dia alhamdulillah lah tu. So family lo ni sekarang duduk because no safe place in Gaza. Ada orang kata ada tempat yang selamat Gaza. I declare tak ada tempat selamat Gaza. Tak ada orang yang duduk selamat Gaza. Gapa-gapa. Semalam pun start tu bom yang ambulance. Ambulance pun yang so Yahudi di Zakirstan. So tak ada tempat selamat. Tapi alhamdulillah my family yang better place. Okay. Bukan selamat tapi better lah. Dia tak lagi tu. Every day kalau saya boleh jumpa mak saya pukul 8 pagi waktu sana kan, saya tanya, "Bapa mau bangun awal ke?" Dia kata, "Tak. Kita sebelum tidur lagi. Kita belum tidur. Biasa lo ni orang Gaza start tidur masa pukul 8 pagi sebab bunyi-bunyi jadi slow sikit masa waktu pagi kan. So di baru boleh rehat dengan tidur. Malam tak ada orang dari Gaza, semua Gaza boleh tidur." Trauma Itu dia. Dan juga semua orang kena bersiap sedia sebab apa-apa boleh terjadi. Ya, mungkin hari ini tadi disebutkan setiap minit tu memang sangat berharga dapat hubungi orang yang tersayang. Baik, kembali kepada Dr. Muhammad Kamil, kita juga nak bertanya. Tadi kita berbincang tentang dunia Islam, yang mana ini adalah tentang ukhuwah dunia sesama negara-negara Arab, bukan hanya negara Arab saja, tapi semua negara Islam yang harus bersolidariti, bukan hanya yalah, kalau kita ikutkan memang banyak persidangan mengutuk, tapi dari segi apa yang perlu kita lakukan, ruang apa yang kita ada untuk membawa dunia Islam bersatu dan menghantar bantuan. Kerana kalau nak hantar bantuan pun banyak kepungan yang berlaku di udara, di darat. Apakah Ustaz Doktor rasakan penting, contohnya macam Mesir contohnya membuka kerjasama, membuka pintu Rafah seluas-luasnya supaya akses bantuan itu dapat disampaikan kepada Gaza? Silakan. Okey, kecil. Bagi saya itu antara ikhtiar kita lah. Ya. Okey, kita amat menyanjung tinggi apa yang dibuat oleh kerajaan Mesir yang membuka ruang padan, ya. Menyebabkan orang-orang mesti Jordan boleh masuk. Ya. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk menyalurkan bantuan. Kan? Persoalan berkenaan dengan bantuan itu sampai ke tak sampai itu kita sebutkan untuk ramal. Kan? Tapi sebenarnya badan-badan yang berautoriti, contoh Amal Palestin, Muslim Malaysia yang ada link direct dengan orang Islam di Palestin, sebenarnya bantuan itu boleh kita salurkan. Ya? Jadi bantuan-bantuan sebenarnya dia akan memberi kekuatan kepada orang Islam Palestin untuk terus meneruskan kehidupan mereka, insyaAllah. Ya? Jadi dalam bentuk bantuan sebenarnya memang kena dibuat secara betul-betul. Ya? Dengan Aman Palestin pun insyaAllah di sudut penyampaian maklumat tu insyaAllah benda tu sampai. Dan kami sendiri di peringkat Korea contohnya kan. Di Korea kami sendiri di Taman Semarak Nilai ini pun ada buat kutipan derma, ya, kutipan derma yang telah kami lancarkan dalam tempoh seminggu. Itu ikhtiar kita. Mungkin ada juga orang tanya sampai ke tak sampai. InsyaAllah yakin kita ada badan-badan berautoriti yang boleh menyalurkan bantuan itu sampai. Ya. Jadi saya ingat mungkin dari sudut yang lain apa yang boleh kita ikhtiarkan seperti yang disebut oleh Presiden Turki. Maknanya dari sudut hubungan antara kerajaan ialah untuk direct sendiri itu mungkin agak sukar, tapi kita ada platform, ya, platform OIC dan sebagainya
Mengikut saluran-saluran yang ada, insyaAllah saya ingat negara Islam akan menyahut seruan untuk bersama-sama dengan dunia Islam secara keseluruhannya untuk menunjukkan bahawa di belakang Palestin itu sebenarnya banyak lagi negara-negara Islam yang turut bangun mendukung perjuangan orang Islam di Palestin itu, Fitri. Itu dia. Doktor melihat bila kita tengok gambaran dua dunia yang berbeza tetapi berada di bumi yang sama, mereka yang menganut agama lain, bagaimana kesenangan mereka untuk melakukan ritual dan juga sebagainya, tetapi orang Islam untuk bersembahyang, bom di sebelah, belum lagi gas dan sebagainya. Doktor melihat pada dua keadaan yang berbeza ini yang tidak menghormati agama, bagaimana pandangan doktor, dan adakah ini tidak ada jalan perdamaian yang boleh berlaku supaya tidak lagi dirasai oleh masyarakat Islam di sana, ataupun pandangan doktor sendiri berkaitan dengan keadaan ini? Itulah seperti mana yang disebut oleh Abe tadi, orang Yahudi ini dia memang tak peduli apa saja, kan. Yang penting matlamat dia, ialah kita kan ada konsep kita matlamat tidak menghalalkan cara, kan. Maknanya dia bila kita tengok matlamat tu tak digunakan, maka kita taklah buat, kan. Tapi kalau orang Yahudi ni maknanya dia apa cara sekalipun yang penting matlamat dapat boleh capai, kan. Seperti yang disebut, kalaulah contoh kanak-kanak boleh dibunuh secara kejam begitu saja, saya ingat hak-hak yang lain tu memang dia pejam mata, pandang nampak tak nampak je, kan. Sebab orang Yahudi ni, Zionis ni, dia bukan sekadar bermusuh dengan orang Palestin, tapi sesiapa yang tidak sependapat dengan pun habis dimusuhi. Jazeera pun dimusuhi, AFP pun dimusuhi. Kita di Malaysia ni yang kadang-kadang turut menyuarakan rasa simpati kepada Palestin pun dicop sebagai penyokong Hamas dan sebagainya, sampai takut rakyat kita Malaysia ni, mana dia serangan-serangan dalam bentuk senjata, dalam serangan dalam bentuk cyber dan sebagainya. Jadi untuk dinoktahkan isu Palestin Israel ni, mungkin pakar-pakar strategik ataupun mereka yang pakar strategik mungkin boleh mencadangkan beberapa ikhtiar. Cuma mungkin bila kita berbalik kepada persoalan basic ataupun asas, sebenarnya bumi Palestin ni hak milik siapa, kan? Kenapa ia dirobok, kenapa ia dirampas? Jadi kena balik pada basic, balik kepada yang mempunyai hak. Itulah saya ingat, bila dikembalikan kepada yang mempunyai hak, insyaAllah benda ni. Tapi itulah di segi kesediaan pihak Yahudi itu sama ada nak menerima ataupun tidak. Kalau kita kata ya pun, rasanya bagi pihak mereka pun tetap mengatakan tidak. Itu antara cabaran yang sangat besar lah yang perlu kita hadapi. Ya, mungkin saya nak tanya dengan Abella, macam mana melihat kerana adanya laman sosial ni, dunia dapat menceritakan hal yang sebenar. Sebab ini tanpa laman sosial mungkin hanya terpengaruh dengan media barat, ya. Sebab contohnya mereka menyebut kalau Gaza sebut militan, sedangkan itu adalah pejuang. Kalau kita tak perbetulkan, jadi orang tak dapat maklumat yang tepat, hanya ikut daripada naratif ataupun cerita media barat saja. Tapi sebab ada laman sosial, kita dapat memberitahu dunia keadaan yang sebenar Gaza. Merekalah yang teranaya, merekalah yang dizalimi. Mereka bukan militan, mereka hanya mempertahankan tanah air yang tercinta. Because of media, we have a clear and better perception. Lepas tu kita tengok macam di US, di mana-mana tempat pun, di Spanyol, di Jerman, France semua, mereka dah faham. Betul. Sebab itu mereka keluar di jalanan untuk demonstrasi menyokong Palestin. Apa komen Abella? Using media social, telling the truth. One of the example, saya sendiri, Alhamdulillah. Doni, Masya Allah. Yang dulu memang, kalau Yahudi buat gapa-gapa dulu, saya ingat, masa dulu, dia buat kena-kena. Kita tak boleh spread yang punya news. Dia boleh, dia ambil kita sendiri. So, dia kan lagi kuat. Tak ada orang beritahu. Bila jadi viral, baru mungkin after minggu, 2 minggu, baru dunia tahu bahasa cinta Palestin. Saya ingat masa tu. Lo ni Alhamdulillah. Bila jadi viral. Sebab bukan orang Palestin saja yang kisah lo ni. Ni yang nak bagi tahu tu, Palestin tu bukan untuk agama sahaja. Palestin untuk humanity juga. Sebab Yahudi tu bila dia strike tu, dia bukan strike yang Islam saja. Dia tak kisah. Di bom anything. Sebab ada ramai yang bermatian. Orang Kristian kat Gaza juga, dia pun support. So kita bukan nak, ni agama Islam, so yang orang Islam sahaja yang nak tolong. Tak. Hak ni kisah dunia sebab humanity. I tell you,
61 budak dah syahid. 36 perempuan dah syahid. Hak tu bukan masa akamah, bukan masa ni humanity dulu. So don't invite tu ya punya media, alhamdulillah is the best. Masa sekarang kalau ada kapal-kapal bergaya baru-baru kat situ, I boleh tahu saya duduk Malaysia jauh mungkin 10,000 jauh, 10,000 kilometer jauh, tapi in the same minute saya boleh tahu. Ni alhamdulillah, the power of the media is very good, tapi kita kena use it in the right way. Kita kena tolong kita to spread the right news. Siapapun I nak bagi tahu ni, ada banyak fake news dan dia masuk. Ada orang ramai dia nak masuk fitnah. Dia kata macam-macam dalam dia nak buat fitnah. Bila jadi fitnah, orang jadi hati dia jadi hitam. Bila orang kata okay Gaza cakap lagu tu bahasa Malaysia yang ada. Jadi orang kata biarlah kita tak usah kisah anymore. That's why kita nak fight this kind of fake news. Sebab ni fitnah dari Israel. Dia number 1 game dibuat. Baik. Doktor mungkin boleh kongsikan juga bagaimana kita nak kekal konsisten dalam membantu dan juga menyalurkan dari segi tak kira apa sahaja aspek yang kita boleh bantu sebagai rakyat Malaysia. Kerana kita tahu perkara ini dah berlalu dengan terlalu lama, tapi baru sekarang kita betul-betul menunjukkan bagaimana perhatian kita kepada mereka. Kalau nanti mungkin keadaan dah bertambah reda ataupun dah suam-suam kuku, kita pun sokongan kita jadi suam-suam kuku. Jadi macam mana doktor untuk kita sendiri konsisten dalam membantu mereka? Jadi mungkin peranan pihak media jugalah saya nampak kan, memaparkan isu ini secara berterusan kan. Sebab kita pun mendapat maklumat bahawa Yahudi Zionis ni dia punya serangan tu agak terancang. Maknanya dia sesuatu yang ialah macam disebut oleh disebut oleh Hanif tadi, bila keadaan tenang, relax, macam tak ada apa-apa, lepas tu tiba-tiba dia akan buat serangan secara tiba-tiba kan. Jadi saya ingat mungkin untuk mewujudkan kesedaran secara berterusan, mungkin ialah sebab media ni penting juga, sebab kita setiap hari tengok TV, setiap hari buka WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Jadi isu-isu berkenaan Palestin ni perlu diceritakan ataupun perlu diteruskan situasi yang berlaku di sana itu dalam keadaan keterusan supaya kepekaan kita tu ada ya. Jadi bila mungkin terhenti buat seketika, jadi kita pun lupa. Bila lupa, mana dia kita hidup selesa. Tapi kalau dibuat contoh kempen derma secara berterusan, mana ingatan kita tu kekal. Jadi bila pihak media menyiarkan dokumentari dan sebagainya, jadi benda tu menyebabkan ingatan kita kepada umat Islam di Palestin tu insyaAllah akan kekal lah dia punya momentum daripada semasa ke semasa. InsyaAllah. Itu dia. Baik, terima kasih ucapkan kepada Dr. Muhammad Kamil Mak Saleh, pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Seremban, berkongsi fikrah dan harapan untuk dunia Islam kembali damai. Dan tak lupa mungkin juga terima kasih kepada Abdullah Ismail, warga Palestin di Malaysia. Terima kasih banyak Abella. Okey. Abel, terima kasih juga kepada isterinya yang menjadi penterjemah ya. penterjemah ya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dua individu yang kita bawakan dalam perspektif yang berbeza. Seorang menceritakan tentang pengalaman dan seorang individu yang juga menceritakan tentang bagaimana sejarah sebaliknya dan sebagainya. Okey, kita harapkan perkongsian pada hari ini juga antara perkara yang kita perlu ada, ilmu yang kita perlu ada sebelum berkongsi setiap sesuatu. Ada kefahaman jelas kita nak berjuang. Kalau tidak kita hanya mengikut. Betul. Itu saja. Tapi bila ada ilmu, kefahaman, kita jelas dalam bertindak. Dan paling penting, moga-moga dapat suburkan iman.